Hai semua, Teacher Intan is back. Okey, hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian segitiga ataupun dalam bahasa Inggerisnya solution of triangle atau nama glamournya adalah SOT. Okey, sebelum kita belajar tentang sine rule, cosine rule dan sebagainya, okey, jom kita tengok mengenai right angle triangle. Okey, biasa nampak segitiga macam ni. Okey, katalah kita ada sudut theta di sini, maka sisi yang bersebelahan dengan theta kita panggil dia sebagai adjacent A, iaitu sisi bersebelahan. Dan sisi ini kita panggil dia sisi bertentangan, iaitu opposite yang kita simbolkan dengan O. Okey, satu lagi, okey, ini adalah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah. Okey, ini sudut 90 darjah kita. Ini adalah sisi yang bertentangan dengan 90 darjah, maka kita panggil dia sebagai hypotenuse. Okey, hypotenuse ni kita simbol dia sebagai H. Okey, untuk mencari theta, untuk mencari sudut atau apa-apa panjang sisi bagi segitiga, kita boleh menggunakan trigonometric ratios. Okey, nisbah trigonometri. Ingat lagi tak? Okey, tentang SOH, KAH and TOA. Okey, apa itu SOH? SOH sebenarnya adalah petua untuk sin. Nisbah untuk sin yang kita pakai jika kita ada sisi bertentangan dan juga hypotenuse. Itu yang saya hijaukan tu, itulah dapat SOH tu. Okey, O untuk opposite, H hypotenuse. Maksudnya kalau you nak guna sin theta, kita akan pakai nisbah opposite terhadap hypotenuse, sisi bertentangan terhadap hypotenuse. Okey, kalau kita nak guna cah pula, cah cos cos adalah cah adjacent per hypotenuse. Maksudnya kalau kita nak guna cos theta, nisbah yang kita akan pakai adalah sisi bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okey, bagaimana dengan TOA? Okey, TOA adalah tangent tangent theta. Okey, kalau kita pakai tangent theta, kita akan pakai nisbah sisi bertentangan O. Okey, O sini sisi bertentangan dengan theta per dengan adjacent A. Sebab itu dia TOA, nampak? TOA, adjacent ni sisi bersebelahan. Itu khas kalau kita ada segitiga bersudut tegak. You akan pakai SOH TOA untuk mencari sudut ataupun mana-mana sisi dalam segitiga. Okey, nak tanya, kalau kita ada scalene triangle, macam mana? Boleh ke kita guna trigonometric ratios yang macam saya cakap tadi tu, SOH TOA tu? Boleh ke? Yes, jawapan dia tak boleh. No, you cannot use trigonometric ratios. Jadi, nak guna macam mana? Itulah gunanya petua sinus ataupun dan juga petua kosinus yang you akan belajar dalam tajuk SOT. Okey, untuk video kali ini saya hanya perkenalkan sine rule sahaja ataupun petua sinus, ya. Alright. So, bila masa kita nak guna sine rule adalah apabila melibatkan dua pasang sudut dan sisi bertentangan. Okey, dalam bahasa Inggerisnya dia melibatkan two pairs of angle and opposite side. So you mesti confused, apa benda saya cerita ni? Apa sudut dan sisi bertentangan tu? Okey, jom tengok segitiga ini. Katalah itu adalah bucu A, vertex A, and that one kita panggil dia sebagai angle A, sudut A. Okey, nampak tak? Sisi yang bertentangan dengan sudut A, kita panggil dia sebagai small a. Okey, small a itu adalah panjang bagi sisi yang bertentangan dengan sudut A. Okey, now saya ada vertex B, saya ada bucu B, yang mana angle di situ kita kenali sebagai sudut B. Okey, angle B. Manakala sisi yang bertentangan dengan sudut B, kita panggil dia sebagai small b. Okey, jadi you tahu kalau small a panjang sisi yang bertentangan dengan sudut A, small b adalah panjang sisi yang bertentangan dengan sudut B. And one more, kita ada vertex C ataupun bucu C, maka kita ada angle C dan sisi yang bertentangan dengan C, kita panggil dia, kita label sebagai small c. Okey,
Jadi, untuk menggunakan petua sinus ataupun sine rule, kita akan pakai macam ni. Nisbah dia adalah, katalah saya ambil A ni, sisi bertentangan dengan sudut A. Saya akan buat sine A, saya divide dengan sine A. Nampak? Ini sepasang. Ini maksud saya one pair of sine A divide dengan sine angle A. Ini one pair. A length of side which opposite to angle A. So A dia akan over dengan sine A. Itu pair dia, sepasang. And one more pair, kita ada B dan juga sine B. So dan kita ada third pair, kita ada C, small c, maksudnya panjang sisi C ni, dan juga pair dia adalah angle C. Maka petua sine rule adalah A per sine A equal to B per sine B equal to C per sine C. Nampak tak? Atas kita letak sisi, bawah kita letak sudut. Tapi sudut itu mesti kita gunakan bersama-sama dengan sin. Jadi, kita boleh guna mana-mana 2 pair daripada 3 pair ini. Maksud saya adalah macam ni. Mungkin kita boleh gunakan pair A dan juga B. So, kalau saya guna side A, pair dia of course dengan angle A. Kalau saya guna side B, of course pair dia dengan angle B. So, penulisannya adalah A per sine A equal to B per sine B. Nampak? Ataupun sebenarnya kalau saya nak pairkan pula yang lain, kalau saya nak pairkan A dengan C, macam mana agaknya saya tulis? Kalau saya nak pair A dengan C, maksudnya saya ada A per sine A, sisi dia pasang dengan angle, sisi A pasangnya dengan angle A lah. Kalau saya nak guna side C, maka saya akan guna angle C. So, cara tulisnya adalah A per sine A equal to C per sine C. Cuba teka. Yang ketiga. Kita boleh pairkan apa pula? Yes, kita boleh pairkan B dan juga C. So, dia akan jadi B per sine B equal to C per sine C. Nampak tak? Yang formula pertama saya tunjuk itu adalah formula yang akan diberi dalam peperiksaan. Tapi kita hanya guna pada satu-satu masa, kita hanya gunakan 2 pasang sahaja. Yang ini sebenarnya you nak mencari mana-mana salah satu. Kalau you ada you ada sisi A, you ada angle A, you ada sisi B, side B, you ada angle B. Maksudnya nak cari mana-mana, nak cari salah satu daripada 4 benda ni. Ada option. Selain daripada yang saya cerita sebelum ni, kita juga boleh tulis sudut itu di atas. Maksudnya sine yang di atas, side yang dekat bawah, sisi yang dekat bawah. So let's say, tapi dia masih pair yang sama. Kalau small a dengan capital A, small b dengan capital B di angle, small c dengan capital C di angle. Ingat small a, b and c itu adalah dia punya opposite side. Jadi kita boleh terbalikkan, kita letak angle di atas. So sine yang dekat atas. Sama juga macam tadi, kita hanya pairkan 2 sahaja. Let's say kalau you pairkan A dan B, means sine A over A equal to sine B over B. One more kita ada, kalau you pairkan A dengan B, maka kita ada sine A over A equal to, yang this one saya pair dengan C. So sine A over A equal to sine C over C. Ataupun kita pairkan apa pula? Kita pairkan B dan C. Sin C dekat atas, sin B dekat atas. Nampak? So, sin B and C dekat atas. Lepas tu yang dia punya side tu dekat bawah. Then you decide you nak guna yang mana. Bila masa nak guna yang first tadi, bila masa nak guna yang second ni? Biasanya kita akan guna, kalau apa yang you nak itu, you letak dekat atas. Katalah you nak cari angle, maka sin yang dekat atas. Kalau you nak cari side, you nak cari opposite side, means side tu yang you letak atas. Maksudnya yang penulisan yang pertama tadi lah. So untuk nampak lebih jelas, jom kita tengok textbook, page 244. Dia kata write the sign that relates the sides and angles of the flowing triangle. So kita ada lah ni, nampak tak? You ada vertex R, so angle R lah. So opposite dengan R, letak small r. You ada vertex Q,
angle Q. So the side which is opposite to Q is small q, ni side dia. And then you have vertex P, and the angle here is angle P, and opposite to angle P is called side P. Dia buat letak small p. Okay, jom kita tengok macam mana nak guna sine rule untuk the first question yang ni. Okay, kita akan pair macam mana. Okay, saya dah cerita pair tadi. So, you tulis Q, maksudnya Q dekat atas lah, side dekat atas. Bawah dia sin Q, pair dia. Kalau you letak tadi kan, ingat tak? Kalau side dekat atas, semua dekat atas. So, bawah ni akan jadi angle dia. So, untuk pair yang kedua, R dengan R. Okay, pair yang ketiga, P dengan P. Okay, itu cara kita menulis sine rule, petua sinus bagi suatu segitiga. Cuma saya dah mention sebelum tadi, at the time kita hanya guna dua pair sahaja, dua pasang sahaja. Okay, yang B pula. Okay, kita nampak kita ada vertex M dengan small m, vertex L dengan small l, vertex K dengan small k. So sama kan, kita akan tulis pair dia. So kalau K per sin K, lepas tu M per sin M, kalau L per sin L. Okay, so equalkan semua. Ingat kalau side dekat atas, semua side dekat atas. Dan angle dekat bawah tu kira-kira dengan sine. Alright, seterusnya soalan C. Okay, soalan C. Soalan C ni nampak dia tak bagi general macam A dengan B. Dia bagi spesifik ada angle kat situ. So sekarang ni, okay, maybe kita boleh cari angle ni dululah. Kita cari angle ni, maksudnya you know that sum of the triangle is 180 degree. So nak cari angle P kat sini, kita buat 180 minus 40 minus 120, you dapatlah 20. So kita nak buat general saja kan. So bolehlah kita pair kan QR dengan sin 20. Okay, dan 8 kita pair dengan 120, 6 kita pair dengan 140. You nampak tak opposite tu macam mana kan? So 8 over sin 120, 6 over dengan sin 40, QR over dengan sin 20 yang ini tadi tu. So equal. Macam tu je, senang kan? Okay, itu maksud saya yang pasang pasang. Tapi ingat, kita hanya guna dua pasang sahaja. Okay, jom kita jawab soalan dalam modul. Okay, khas untuk sine rule. Find the value of x in each of the following triangles. Example number 1. Okay, ini triangle dia. Okay, you nampak dia nak x kan? You nampak x itu opposite je adalah angle 65 degree. And you ada 8 dan opposite dengan 8 adalah angle 75 degree. So you nampak tak kat situ ada dua pair, dua pasang. Okay, bila nampak dua pasang, masing-masing dipasangkan angle dan opposite side, angle dan opposite sides. So you boleh menggunakan sine rule. Okay, saya dah cerita macam ni. Saya dah mention kalau apa yang you nak, you letak dekat atas. Maksudnya yang you nak x ini adalah dia punya side dia, sisi dia. So x yang letak atas. So dia akan letak x per sin 65. Okay, ingat x per sin 65. Maksudnya sin dekat bawah. So dia equal dengan one more pair. So 8 over sin 75. Nampak tak cara penulisan saya? Saya meletakkan apa yang saya nak cari itu di atas. Okay, so x lah panjang sisi dia. Lepas tu yang satu pair lagi pun 8 lah dekat atas. Nampak? So yang untuk pair dengan x adalah angle 65. Pair 8 adalah angle 75. So masing-masing penulisan dia macam ni. X per sin 65 degree equal to 8 over sin 75 degree. So cara nak selesaikan adalah you movekan sin 65 ke kanan. So dia akan jadi 8 per sin 75 darab dengan sin 65 degree. So you tekan kalkulator. Okay, yang saya nak tekankan adalah ini You jangan tekan per, sebab kalau tekan per nanti dia jadi lain. You tekan bahagi. Okay, tekan simbol divide. Okay, 8 divided by sin 65, you times dengan sin 65 degree. And then you have to alert that you punya calculator tu, make sure dekat atas tu dia display as D. D means degree. Jangan display as R. Nanti you akan salah value nanti. Okay, so jawapan dia lepas you tekan calculator, you dapat 7.506 cm. So ingat, untuk MS, undang-undang dia, any figures you have to express at least 4 decimal places unless stated. Alright? So ni for SF lah, cukup. Kalau bagi lebih pun tak ada masalah. Yang penting jangan kurang dari 4 significant figures. Okay, lagi example 2. Okay, saya ada yang ni.
Saya ada segitiga ni. Nak cari X kan? Kita nampak X itu pair dengan 9. And then kita ada 76 pair dengan 16. Okay, kalau you perasan, X yang dia nak ni sebenarnya bukannya side, bukannya sisi. Yang dia nak adalah angle. So, sekarang sin X yang akan berada di atas. So, sin X over 9. Nah, itu pair dia. Sin X over 9. So, another pair, 76 degree. So, sin 76 degree yang dekat atas. So, bawah dia adalah pair dia, which is opposite side dia, 16 cm. Macam tu kita tulis. Boleh faham? Okay. So, cara nak selesaikan adalah you bawa 9 ke kanan. So, you ada sin X equal to sin 76 over 16 times dengan 9. You tekan kalkulator. You dapat jawapan. You terus tekan sin. Okay, sin sebenarnya adalah sin power of negative 1 sin negative 1. Okay, ataupun you tekan sebenarnya shift sin lah. Tapi cara sebut dia adalah arc sin. So, you akan dapat 33.08. Okay, untuk degree saya nak remind lah sebenarnya. You have to take note that to write angle in degree, you letak 2 decimal places is enough. Tak payah nak lebih-lebih, letak 0.8 something, tak payah. 2 dah cukup. Okay, less is more. Alright, next. Jom kita question A. Okay, find the value of X for question A. Okay, ini gambar dia. So, dia nak X lagi kan? Dan nampak X ini adalah side, sisi. Dan you tengok pair ada tak? Oh, X adalah pair dengan 62. Oh, 9.3. Oh, dia adalah pair dengan 53 degree. Okay, so kita pun letaklah pair dia kan? So, X dekat atas lah, side dekat atas. So, X over sin 62. So, equal dengan 9.3 over sin 53. Macam tu. So, itulah maksud dia. Kita akan menggunakan sine rule apabila ada 2 pair cari salah satu. So, for this case, kita nak cari sisi X itu. Okay? Dan X, macam saya cerita tadi, kalau nak cari X, kita akan darabkan sin 62 ke kanan. Okay, apa yang you dapat? Cuba tekan sikit kalkulator. Okay, dan jangan lupa jawapan akhir sekurang-kurangnya 4 angka bererti. Okay, tapi kan yang ini kan you nampak tak, dia 10.282. So you kira ni 5 kan, 5 significant figure. So ok lah, tak ada masalah. You bagi lebih pun tak ada masalah, tapi jangan berlebihan lah. Okay, seterusnya question B ya. Okay, ni ada gambar. Okay, you nampak dia nak cari X. X itu adalah angle. Dan you scan dulu. Oh, adalah pair dia 6.5. Oh, 70. Oh, adalah pair dia 10.2. So, maksudnya ini memang kena guna sine rule. Okay, yang mana apa dia punya subjek dekat atas adalah belah atas kita akan letak sin X sebagai angle. So, bawah dia pair dia lah 6.5. Okay, nampak? Ni pair dia masing-masing. So, penulisan dia adalah X per sin X per 6.5 equal to sin 70 over 10.2. So, saya harap dah clear sangat pasal sine rule ni. Nampak apa yang patut you pairkan, you pasangkan. Siapa yang patut letak di atas, siapa yang patut you letak di bawah. Okay, seterusnya cara nak solve adalah you darabkan 6.5 ke kanan. Okay, ni sebenarnya you do cross multiplication sebenarnya. Okay, and then you tekan calculator. Again, lepas tekan calculator, okay, you boleh terus tekan sin answer. So, you dapat 36.79. Ingat ya, 2 decimal places is enough. Jom, kita dapat basic, memang basic. So, saya harap awak faham tentang basic itu. Jom kita buat soalan yang pening sikit. Okay, pening sikit. Okay, question number 1. Okay, kita ada gambar ni. Gambar ni seram kan? Tadi ada satu triangle je, kali saya bagi awak 2. Okay, dia kata in the diagram above, PQR is a straight line. Nampak mana PQR? Okay, so ini adalah straight line. So, ingat straight line, angle untuk straight line adalah 180 degree. So, dia kata kirakan panjang PQ. Dia nak panjang PQ, yang B dia nak panjang RS. So, let's solve question A first, length of PQ. Okay, ini length PQ dia yang dia nak cari. Okay, cuba awak tengok sikit triangle tu. Maksudnya kalau ini dia punya side, kita kena tengoklah triangle ni kan. Macam tak cukup info dah. Ini mesti pair dengan ini. Ini mesti pair dengan ini. Tak ada apa-apa pun. So, macam mana? Okay, jadinya kita boleh cari 83 dulu. Sebab
since PQR is a straight line and angle Q here is 97 degree, so you can calculate angle Q by 180 minus 97 degree. You dapat 83. So after you got 83 here, and this one is 45 degree, so boleh tak you cari angle kat sini? Boleh kan? Sebab you know that sum of the angle of the triangle is 180 degree. So 180 minus 83 minus 45, so you got as 52 degree. Okay, cuba tengok balik. Boleh ke cari? Yes, boleh. Because you nak cari PQ, you boleh pair dengan 52. And then you have one more pair, 4.9, which the opposite angle is 83 degree. So, cara kita nak forming sine rule adalah PQ dekat atas, side dekat atas. So, PQ pair dengan 52, 4.9 pair dengan 83. So, PQ over sine 52 equal to 4.9 over sine 83. Macam tu lah. Okay, dan macam tadi lah kita akan movekan sine 52 degree ke kanan. Okay, kira-kira dapat apa Okay, kita dapat 3.8903. Alright. Okay, B pula. Jom. Okay, ini yang kita ada tadi lah angle dia. So, dia nak panjang RS kan? Dia nak panjang RS. Okay, kat situ. Okay, kat situ kalau kita tengok triangle kecil ni, SQR, ini ada pair 35 degree ni. Pair dia SQ. Malangnya tak ada. Okay, selain macam sebelum ni tadi, kita buat segitiga hanya satu kan. Tapi kalau you ada gabungan dua segitiga macam ni, sebenarnya dia boleh jadi triangle awak tu PSQ. Okay, dia boleh jadi triangle awak tu SQR. Dia boleh jadi juga yang triangle yang paling besar kat luar ni. Nampak tak? Triangle besar ni PRS. Boleh. So, kalau katalah you nak tengok yang triangle kecil ni, you tak boleh dapatkan sine rule kan untuk cari panjang RS, boleh tak you involvekan yang besar? Cuba tengok yang besar tu. Boleh sebenarnya. Sebab kalau you tengok SR, ada tak pair dia dengan 45? And then one more pair, kita ada 4.9 dengan angle 35. So, sangat boleh. Okay, nampak Okay, itu cara kita decide which triangle yang kita patut pilih. Okay, so cara tulis dia adalah SR ataupun RS per sin 45, lepas tu 4.9 over sin 35. Ingat, side dekat atas sama, sin angle sama dekat bawah. Okay, so dapatlah RS. Okay, cuba darab. Tantu. Dapat apa? Ingat kalau per ni jangan tekan per, tekan bahagi. You dapat 6.045 cm. 6.041 cm. Okay, jom kita question 2. Okay, ada dua je sebenarnya untuk solve ni kan. Okay, so kalau solve tu dia nampak ni, kita bagi awak dua triangle lah sebenarnya. Tapi tadi triangle di dalam triangle, but this one dia tak jadi triangle. Dia apa sebenarnya? Okay, dia jadi quadrilateral CC4 PQRS. Nampak? CC4 PQRS. Okay, dia minta panjang QR. Dia minta panjang QR ni untuk A. Lepas tu yang B dia minta angle QPS. Okay, jom kita tengok A dululah. Okay, dia nak apa Dia nak QR. Maksudnya QR lah yang ini. Dia nak QR. Okay, jom kita tengok that triangle tu. Triangle atas ni ada pair tu RS dengan 55 degree, 7 dengan 80 degree. Okay, ada pair. Ada two pairs. So, kita boleh guna sine rule. So, RQ yang akan jadi subject lah dekat atas. Lepas tu pair dengan sin 55 degree. And then 7 kita akan pair dengan 80 degree. So, penulisan dia RQ ataupun QR over sin 55 equal dengan 7 over sin 80. Okay, so QR you akan buatkan pendaraban sin 55 degree ke kanan. Jadi 7 over sin 80 degree times sin 55 degree. And you just press your calculator. 7 divided by sin 80 degree times sin 55 degree. The answer is 5.82
degree. Okay, faham tak? Boleh kan? Okay, next one. B. Kita ada nak cari angle QPS. Kat mana angle QPS tu? QPS. Oh, dekat situ. Masalahnya, kalau dekat situ, benda ni semua ni bukannya triangle. So, tak boleh guna sine rule. Jadi, apa nak buat? Okay, jangan risau. Kita akan cari angle yang ini dulu. Yang merah. Yang saya mark dengan merah dahulu. Okay, you cari yang merah dulu. So, kita tengok ada pair tak? Oh, yang merah ada pair dengan 9 lah. And angle lagi, ada tak pair yang lain? Okay, ada 60 pair dengan 8.2. So, maksudnya yang kita nak cari letak kat atas. So, sine angle ni apa? Angle RPS yang dekat atas. So, bawah dia adalah side dia 9. Dan one more pair, sine 60 dengan 8.2. So, you carikan sine angle RPS berapa. Okay, macam saya mention sebelum ini. Okay, jawapan yang you dapat itu, you just terus tekan arc sin ataupun shift sin, answer, and then jawapan akhirnya, okay, you round off kepada 2 decimal places sahaja. Sebab angle in degree, you just round off to 2 decimal places. Okay, itu baru dapat RPS. Tengok pada soalan, dia kata dia nak angle QPS. Okay, so apa nak buat tambahan dia? Okay, tambahan dia adalah, okay, yang you dapat tu yang merah kat sini. Dia nak angle biru ni. So, you have to add with 55 degree. So, the answer is 126.90. Dah siap. Okay, itulah dia soalan-soalan yang berkaitan menggunakan sine rule. So, untuk next video, saya akan cerita pasal petua cos. Okay, iaitu satu lagi ataupun cos sine rule satu lagi dalam SOT. Dah.